Okey, untuk tajuk fotosintesis. Okey, tajuk fotosintesis kita belajar selepas tajuk gerak balas tumbuhan. Okey, untuk tajuk fotosintesis ni dia ringkas saja, cuma dia sangat berkait rapat dengan tajuk gerak balas tumbuhan. Jadi sebelum awak belajar fotosintesis, kena pastikan awak belajar dulu tajuk gerak balas tumbuhan dan pastikan awak faham. Okey, fotosintesis mungkin kali ni baru kali pertama awak dengar kan perkataan fotosintesis. Okey, fotosintesis ni bermaksud proses tumbuhan membuat makanan. Awak kena tahu yang tu. Fotosintesis ni secara senang untuk awak faham, dia adalah satu proses ataupun satu tindakan tumbuhan ni dia nak buat makanan. Kalau manusia kita nak makan, kita boleh masak, kita boleh pergi kedai. Haiwan nak makan, dia pergi memburu aja. Kalau kita bela haiwan tu, tuan dia bagi makan. Tapi tumbuhan dia nak makan, dia tak ada mulut kan. Okey. Jadi macam mana dia nak ada makanan, dia nak dapat makanan? Dia membuat proses fotosintesis. Okey. Proses tumbuhan membuat makanan menggunakan ini air, karbon dioksida, cahaya matahari dan klorofil. Okey, mungkin kali pertama awak dengar perkataan klorofil. Tak apa, kejap lagi kita akan lebih dalam belajar. 4 benda awak kena ingat: air, karbon dioksida, tajuk awak dah dengar kan? Cahaya matahari dan klorofil. 4 benda ni wajib ada, barulah tumbuhan itu boleh buat fotosintesis. Kalau dia tak ada salah satu, dia tak ada air ke, dia tak ada karbon dioksida ke, dia tak ada cahaya matahari ke, dia tidak boleh buat fotosintesis. Dia mesti cukup ke semua 4 ni: air, karbon dioksida, cahaya matahari dan klorofil. Umpama kalau awak nak buat kek, tiba-tiba awak tak ada tepung, mestilah kek awak tak jadi kan. Sama dengan fotosintesis. Kalau tak ada salah satu, fotosintesis tu tak akan berlaku. Okey. Seterusnya keperluan fotosintesis. Ini yang kita sebut tadi. Kena ada ke semua 4. Ingat ada 4. Yang pertama sekali, untuk buat fotosintesis, tumbuhan mesti dapat cahaya matahari. Bukan cahaya lampu, bukan cahaya bulan, bukan cahaya torchlight daripada handphone, mesti cahaya matahari. Tumbuhan mesti dapat cahaya matahari, baru dia boleh buat fotosintesis. Benda kedua yang diperlukan, ini air. Air tumbuhan dapat daripada bawah tanah. Sebab apa? Akar pokok yang akan menyerap air, bukannya daun yang menyerap air. Akar pokok. Sebab itulah kalau kita nak siram air, dia siram dekat akar, bukannya kita siram dekat daun atau batang. Yang ketiga yang tumbuhan perlukan adalah karbon dioksida. Karbon dioksida ni ada dalam udara yang di sekeliling kita. Jadi tumbuhannya akan serap karbon dioksida melalui daun dia. Yang ketiga, yang keempat adalah klorofil. Klorofil ni apa benda? Klorofil ni adalah bintik hijau yang ada pada daun. Kalau awak tengok daun kan, daun kebanyakan warna hijau, betul kan? Okey, warna hijau yang awak nampak tu, itulah dia klorofil. Klorofil ni kegunaan dia apa? Untuk menyerap cahaya matahari. Itulah dia kegunaan dia. Kena ada 4. Kena ada cahaya matahari, kena ada klorofil, kena ada karbon dioksida, kena ada air. Sebagai contoh, kalau tumbuhan ni kita tutup dia dengan kotak kan, bila kita tutup tumbuhan ni dengan kotak, dia tak akan dapat cahaya matahari. Apa yang akan berlaku? Dia akan, lama kelamaan dia akan mati. Sebab apa? Sebab dia tak dapat cahaya matahari. Bila dia tak dapat cahaya matahari, dia tak dapatlah buat fotosintesis tu. Contoh, kalau kita cabut semua daun ni, apa yang berlaku pada tumbuhan tu? Dia akan mati juga. Sebab apa? Sebab pada daun ni lah yang ada klorofil tadi tu. Jadi kalau kita cabut daun-daun ni, matilah dia sebab klorofil dah tak ada. Contoh, kalau kita tak siram pokok tu dengan air, lama kelamaan dia akan layu dan juga mati. Sama juga kalau kita ikat pokok ni dengan plastik. Plastik ni kedap udara, karbon dioksida tak dapat nak masuk. Lama kelamaan, sama juga tumbuhan ni akan mati. Jadi kena ingat, tumbuhan mesti dapat ke semua 4. Cahaya matahari, dia dapat klorofil, karbon dioksida dan air, barulah dia dapat buat fotosintesis. Fotosintesis tu untuk apa? Untuk dia buat
makanan. Bila ada makanan, barulah dia boleh hidup. Macam awak lah manusia ataupun haiwan peliharaan kita, tak dapat makanan, dia akan mati. Tumbuhan tak dapat buat fotosintesis, dia akan mati. Sebab apa? Sebab dia nak buat makanan. Kemudian hasil fotosintesis. Ini awak kena ingat, karbon dioksida tadi tu tambah dengan air, anak panah, cahaya matahari dekat atas, klorofil kat bawah, kita akan menghasilkan satu benda yang kita panggil sebagai glukosa, ataupun dalam bahasa Melayunya senang, kanji tambah dengan oksigen. Glukosa dengan kanji inilah tadi makanan. Makanan untuk tumbuhan tu. Inilah makanan tumbuhan. Ini yang menyebabkan tumbuhan tu boleh hidup. Dan dia juga akan menghasilkan oksigen. Kalau awak ingat, oksigen ni kita belajar dalam tajuk pernafasan. Manusia bernafas, kita perlukan oksigen. Haiwan pun bernafas, dia perlukan oksigen. Okey, glukosa ni dia akan disimpan kat mana? Tumbuhan akan simpan glukosa atau kanji ni dekat seluruh dia, seluruh badan tumbuhan tu. Dekat daun, dekat bunga, dekat batang, dekat akar, seluruh, saya cakap seluruh bahagian tumbuhan tu penuh dengan glukosa ataupun kanji tadi tu. Sebab itulah haiwan dia makan tumbuhan. Sebab apa? Haiwan dia tak boleh nak buat makanan dia sendiri kan? Tak kisahlah haiwan herbivore ke, carnivore ke, omnivore ke, manusia sekalipun, kita tak boleh nak buat makanan sebenarnya. Kita makan benda lain. Jadi haiwan yang herbivore sebab tu dia makan tumbuhan, sebab dia nak glukosa atau kanji ni. Jadi bang, oksigen ni pula akan tumbuhan ni keluarkan, dia akan bebaskan untuk kegunaan manusia. Manusia dengan haiwan gunakan oksigen ni, kita akan keluarkan pula karbon dioksida. Jadi tumbuhan ambil karbon dioksida, dia buat fotosintesis, dia bagi kita oksigen. Kita ambil oksigen, kita bernafas, kita keluarkan karbon dioksida. Jadi dia saling bantu-membantu, dia berterusan. Kita ambil oksigen, kita bagi karbon dioksida. Dia ambil karbon dioksida, dia bagi kita oksigen. Boleh faham? Okey, seterusnya kepentingan fotosintesis. Okey, fotosintesis ada 3 kepentingan ataupun fungsi fotosintesis. Senang untuk awak ingat. Yang pertama sekali, membekalkan oksigen kepada manusia dan haiwan. Ni. Hasil fotosintesis ni dia akan bagi kita oksigen dengan haiwan untuk bernafas. Dia akan bagi kita oksigen. Yang kedua, membekalkan sumber makanan. Sebab apa? Glukosa dengan kanji ni yang ada pada tumbuhan, haiwan akan makan tumbuhan tu. Lepas tu kita pula makan haiwan, ataupun kita juga makan tumbuhan tu. Buah yang awak makan tu, buah apple, buah temikai, buah petik, buah mangga, semua benda itu hasil daripada fotosintesis. Fotosintesis tu dihasilkan glukosa ataupun kanji, dia disimpan dalam bentuk buah, kita makan buah tu. Yang ketiga, menjadi habitat haiwan. Macam mana menjadi habitat haiwan? Sebab apabila tumbuhan ni dia hasilkan glukosa dan kanji tu, macam yang saya kata tadi, dia akan simpan dekat akar, dekat daun, dekat ranting, dekat batang. Jadi semua benda tu jadi tempat untuk habitat haiwan. Contohnya, ada haiwan yang tinggal atas pokok, burung contohnya, monyet contohnya, ular. Jadi semua haiwan yang tinggal atas pokok, kebaikan fotosintesis ni, dia menjadi habitat kepada haiwan. Jadi ini 3 kepentingan ataupun fungsi fotosintesis ni yang senang awak nak faham, senang awak nak ingat lah. Jadi awak kena faham, dalam tadi fotosintesis, awak kena tahu maksud fotosintesis ni dulu apa dia, proses untuk dibuat makanan. Lepas tu awak kena tahu keperluan fotosintesis, ada 4 tadi tu, kena ingat. Kemudian hasil fotosintesis, glukosa ataupun kanji, dan juga oksigen. Dan kemudiannya kepentingan ataupun fungsi fotosintesis itu sendiri. Jadi benda-benda ni awak kena faham, awak kena ingat, sebab benda ni yang akan disoal dalam soalan ataupun peperiksaan.